pada pagi ni Ustaz. Betul. Minta maaf lah tapi anak ada hal sikit dia minta tangguh suku. Tak apa Ustaz. Ustaz, dalam seminit lagi insya-Allah boleh kita mulakan seminit lagi? Boleh. Sekarang berapa Dah 10.13. Okey. Seminit 2 lagi insya-Allah kita. Oh, ni ada orang nak tuju lagu dah ni. Itu peminat setia Ustaz tu. Allah. Boleh Ustaz kita mulakan ya? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina rahmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berusaha Fadil Ustaz Haslin bin Baharin, dikenali ramai seantero negara. Seterusnya Ahli Majlis Eksekutif Jabatan Cawangan Perak, Ketua Bahagian Ahli Majlis Pengurusan Dalaman, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, semua kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz Haslin bersama dengan kita, dalam kata kita ni akan masuk ke bulan Ramadan. InsyaAllah kalau ikutkan kalender kita esok lah. Jadi Ustaz bersama kita dengan tajuk Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Jadi dengan masa yang ada ini dan juga Ustaz bersama dengan kita, saya mohon tuan-tuan dan puan sekalian bersedialah dengan pen atau pensel dengan kertas untuk kita mengambil nota-nota penting sebagai persediaan untuk kita ini masuk ke dalam bulan Ramadan dan akan kita betul-betul bersedia. Tuan-tuan dan puan sudah pun melakukan persediaan lebih awal lagi iaitu dalam bulan Syaban pun begitu. Perlu ada pada kita ilmu untuk kita ini sebagai orang yang kita hendakkan mencapai apa yang Allah sebut la'allakum tattaqun itu. Jadi ilmu itu sangat penting sehinggalah kata pada pagi ini insya-Allah Ustaz akan berkongsi ilmu dengan kita. Kita ambillah dan semoga Allah Ta'ala kira sebagai satu usaha kita, usaha yang diberkati dan juga kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semanding yang tuan-tuan dan puan maklum, sekarang berada di Kuala Selangor, Ustaz ya? Kuala Selangor. Di Bangi kan ni? Oh, hari ni di Bangi. Okey. Baik. Giliran Bangi. Baik. Okey, baik. Kemudian semana tuan-tuan juga maklum, pun Ustaz baru saja bersama dengan kita. Itu pun program yang dianjurkan oleh bahagian awal Islam, Jabatan Syalam. Kita pun ada sertai sekali. Sebab bila dia secara webinar ni, dia mana-mana pun boleh kita join. Dari mana sahaja kan. Pun begitu, suka saya kenalkan sedikit tentang Ustaz, yang mana Ustaz mendapat pendidikan awal di Kedah dan kemudian seterusnya di Karachi, Pakistan, dan juga Universiti Malaya Kuala Lumpur. Baik, jadi Ustaz
berpengalaman ya dalam pekerjaan dari sudut menjadi seorang pendidik, itu juga sebagai seorang penolong pendaftar nikah dan juga penolong pengurusi besar Puncak Niaga Serang Berhad. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya dijemput Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim untuk memberikan ceramah. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Zarir Arsyad selaku pegawai Hal Ehwal Islam di UiTM Cawangan. Cawangan mana ni Ustaz? Lupa apa tadi? Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar. Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar. Barisan mungkin para pensyarah, mungkin juga pelajar-pelajar, siswa-siswi yang sama-sama mungkin dalam masa yang ada ini. Kepada semualah sahabat-sahabat kaki tangan UiTM Perak Kampus Seri Iskandar yang nampak ni dekat saya lah, Suryati, Abdul Syukur, Roslinda, Abdul Rahman, tak tahu dari mana, kampus Iskandar ke, mungkin kampus Sarawak pun ada juga silap hari bulan. Nur Adlina Syazani, Syahrul Nizam, ya. Tuan Nur Akmal, Amirul Mukminin, Nur Maiza, dan ramai lagi yang lain, 82 yang lain ataupun dekat 90 orang. Yang mana alhamdulillah dalam bahasa orang kampung ni dia kata pejam celek. Hari ini adalah merupakan hari yang terakhir lah kalau mengikut kalender takwim. Hari ini terakhir Syaban, 29 Syaban. Dan besok sebagaimana kata Fadil Ustaz tadi ni, mengikut kalender adalah merupakan satu Ramadan. Semalam sahabat baik kami juga kemarkat macam kekanda lah, Datuk Sabi Ahmad bin Abdul Ahad, bekas juara menembak ataupun penembak negara satu ketika dahulu sampai peringkat Olimpik, SEA Games, Sukan Asia, Sukan ASEAN, telah kembali ke rahmatullah pada jam 11 malam hari Sabtu malam Ahad, dan 11 malam dia meninggal. Dan alhamdulillah berkebetulan ditakdirkan saya pula berada di Bangi, ziarah anak dan menantu di Bangi. Jadi saya pergi semayang, salat jenazah dan yang lain-lain, sahabat-sahabat lain. Jadi saya nak beritahu kenapa lagi 2 hari, 3 hari lagi nak masuk Ramadan. Jadi saya yakin kalau malaikat tanya Allahyarham ataupun arwah apa permintaan sebelum ambil nyawa, kalau ditanya, cuma masalah tak ditanya. Ya, malaikat tak tanya kita apa permintaan terakhir, memang tidak akan ditanya. Kalau ditanya apa permintaan akhir, kalau boleh panjangkan umur, mesti orang akan jawab benda tu. Malaikat datang, wahai sahabat, kata hari ini atau besok tarikh sekian-sekian kamu akan diambil nyawa semula oleh Allah. Oleh itu Allah perkenankan untuk memperkenankan permintaan terakhir. Semua orang termasuk saya sekali setelah hari bulan, kalau boleh tak panjangkan sikit di umur. Kalau ditanya kepada arwah, mungkin dia akan jawab antaranya, ya Allah berilah peluang itu untuk masuk bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni
semua makhluk, termasuk binatang, walaupun kita kan tidak ada akal. Tapi mereka akan merasakan tentang keamanan, kedamaian, keselamatan dan peningkatan kualiti keimanan dan ketakwaan. Lepas tu kalau kita lihat makhluk di dalam alam barzakh ataupun mereka yang telah kembali ke rahmatullah ribuan tahun dahulu atau ratusan tahun dahulu atau puluhan tahun yang lalu, mungkin mak ayah kita, nenek moyang kita, semua mereka akan menantikan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini satu bulan yang memang diberikan peluang, baik yang hidup atau yang mati. Dari sudut yang mana kita akan baca beberapa hadis kalau kita sempat atau saya ingat. Jadi, bagi kita kepada kita, tuan-tuan dan sekalian, bila kita melihat penulisan-penulisan para ulama yang menceritakan para salafus salih, mereka ni kanu yada'una 6 ashhur qabla Ramadan ay likai yusallimahum ila Ramadan. Maksud dia, mafhum dia, para salafus salih berdoa 6 bulan. Cuba Ustaz Muhammad Zahri tengok kan, siapa boleh catat 6 bulan sebelum Ramadan. Maknanya sebelum Ramadan 6 bulan, mereka terlalu excited dengan Ramadan, berdoa selama 6 bulan supaya diselamatkan, disehatkan, disejahterakan dengan Ramadan. Kita mungkin perasan bila doa hari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Oi, dah Rajab dah. Itu tanda kita baru tahu. Tapi mereka 6 bulan sebelum tu. Bukan setakat para salafus salih, bukan setakat para tabi'in, tetapi termasuklah yang memang sahabat-sahabat yang agung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yatamannuna, mereka berimpikan, bercita-cita kalau bulan Ramadan biar sepanjang tahun. Biar sepanjang tahun. Biar raya sebulan, lepas tu Syawal tu sebulan raya, masuk aja Zulkaidah, puasa balik. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang memang khusus, yang memang tidak dapat oleh umat-umat yang lain, melainkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu melihatkan kepada gambaran ada hadis betapa terlalu excitednya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat idza ra'al hilala, dalam hadis tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tengok anak bulan. Kita kat Malaysia ni Ustaz, anak bulan pakai tak nampak. Cuaca Perak lain, cuaca Selangor lain, cuaca Kedah lain. Langit kita selalu mendung, macam mana pemikiran orang kita pun mendung juga. Ya, kita punya politik kita mendung, persatuan kita mendung, permufakatan kita mendung. Sejak 2-3 hari inilah mendung je. Ya, jadi langit pun mendung kerana perangai orang mungkin jadi na'udzubillah min zalik. Kalau saya di Pakistan dulu, Karachi, saya rasa asal tengok aja nampak anak bulan. Sebab langit dia cerah. Asal tengok anak bulan. Kita kat Malaysia ni memang payah nak tengok anak bulan. Yang kita nampak ialah mereka yang datang bulan saja. Ini yang kita nak nampak. Ya, yang datang bulan ramai kita nampak. Tapi anak bulan susah kita nak nampak. Jadi Nabi sampai terlalu excited ni. Orang panggil apa? Gairah. Teruja. Teruja. Nabi tengok anak bulan, Allahu Akbar. Kita pun kadang-kadang tak terfikir di akal. Tengok anak bulan, boleh sembang anak bulan. Nabi bersembang anak bulan. Nabi doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, ya. Nabi berdoa bahwasanya, iaitu dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmizi, dalam bahasa kita lah, wahai ya Allah, jadikanlah anak bulan yang kamu pancarkan ke atas kami ini bagai salah satu simbolik atau mercu atau tanda-tanda al-amni, yakni keamanan. Pada saya kata burung, buaya ke, seluruh binatang ke apa ke, semua rasa aman bulan Ramadan. Allahumma ahillu alaina bil amni wal iman.
Ya Allah, jadikanlah anak bulan yang kamu terangkan, kamu terbitkan kepada kami sebagai satu simbol, sebagai satu mercu, tanda keamanan, keimanan, kesejahteraan dan keislaman. Yang ni yang Nabi berdoa, Nabi bercakap dengan Allah, Nabi bercakap dengan anak bulan. Apa Nabi sebut? Rabbi wa rabbukallah. Wahai anak bulan, Tuhan aku adalah Tuhanmu juga. Hilalu rusydin wa khairin. Ini kita nak ambil dia punya word ini. Bulan Ramadan, dengan kedatangan anak bulan ni, maksud dia bulan Ramadan, bulan petunjuk dan bulan kebaikan. Hilalu, anak bulan rusydin, memberikan petunjuk jalan mudah kita untuk beramal, dan wa khairin, bulan membawa kepada 1000 kebaikan. Ini nak bagi tahu bagaimana ahlan wa sahlannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bulan Ramadan. Sebab itu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para ulama telah membicarakan dalam banyak-banyak kitab, saya rasa semua ulama lah, mereka menceritakan tentang betapa hebatnya bulan Ramadan. Saya lebih suka memetik daripada Syekh Ibn Baz, bekas mufti Arab Saudi satu ketika dahulu. Dia punya kolom, dia kata bulan Ramadan sebabnya orang terlalu excited welcome Ramadan, kerana dia kata antaranya syahrul Ramadan, syahrul siyam wal qiyam wa tilawatil Quran, syahrul itqi wal ghufran, syahrul sadaqati wal ihsan. Allahu akbar. Syahrul tuftahu fihi abwabul jannat wa tudha'afu fihi al hasanat wa tuqalu fihi al asarat. Syahrun tujabu fihi ad da'wat wa turfa'u fihi ad darajat wa tughfaru fihi as sayyi'at. Ini kata-kata beliau. Bulan Ramadan, bulannya ada bulan siam, bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Di mana kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan bulan puasa. Sebab apa puasa? Sebab Nabi pernah bersabda, antaranya ialah iaitu man shama ramadana. Syarat-syarat dia, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan, yakni nakkan 1000 kebaikan, ingin menggarap 1000 kejayaan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar, diampunkan dosanya yang telah lalu. Diampunkan dosa yang telah lalu. Maksud dengan puasa tadi ni, sebab kenapa? Sebab kalau puasa sunat, kadang-kadang satu keluarga ni mak puasa, ayah tak puasa. Kita puasa, anak-anak tak puasa. Ruh spiritual of Ramadan tu kita tak nampak. Mungkin kita puasa Syaban. Ada orang tak puasa. Tapi nak mendapatkan ruh spirit of Syaban, kita tak dapat. Tapi kalau Ramadan, Ustaz Muhammad Nazarir dan juga sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan sekalian, kita dah prepare dah Ustaz. Nak beli ayam ni, nak beli ni, rumah saya dah keluar dari beli ayam berapa ekor, nak masak rendang, makan sahur. Excited, seronok. Bukan salah benda tu. Maknanya, memang Ramadan ni sepatutnya kita kena kata satu hashtag kita, tagline kita, make something different. Mesti buat satu perbezaan. Kita bulan Ramadan. Ada orang sibuk cari jubah nak buat solat tarawih. Tahun lepas tak belilah sebab tak dibenarkan solat tarawih di masjid di surau. Hanya beberapa negeri lah yang tak dibenarkan lagi, masih terkongkong dengan undang-undang SOP ataupun kerana atas ketidakhendak Duli Maha Mulia tuanku-tuanku, dia tak nak bagi ramai-ramai sangat. Tapi kalau wilayah persekutuan, untung dia orang sebanyak mungkin selagi ada luasnya masjid
dan SOP-nya 1.5 meter. Negeri lain tak macam, ialah Bukit Agung memperkenankan Agung dengar nasihat. Orang alim ulama ni, Agung dengar nasihat menteri, Agung berkata okey ikut. Termasuk negeri Agung ni adalah Pahang. Tak masalah. Sebab Datuk Badri Shah, Imam Besar Masjid Kuantan, tuanku penasihat, Tuan Raja Mahkota penasihat pemangku, dia tak masalah. Tapi negeri lain, Perak contoh dia memang semayang perempuan 50 orang je. Ya, solat tarawih. Tapi nak ceritanya, nak bagi tahu, ada orang pergi mana? Pergi beli baju. Bukan baju raya, baju untuk solat tarawih. Make something different sebab excited, teruja. Ini pergi semayang tarawih pakai baju tulisan belakang Facebook, Maybank to you. Di belakang alumni UiTM Sri Iskandar. Apa hal? Macam tak ada baju lain. Megah sangat ke alumni tu. Patutnya pakai baju plain, baju yang kosong. Orang tak boleh baca di belakang. Ini tulis belakang pula. Kalau mari ada buat-buat Jabatan Parit dan Saliran, tulis pula cintai sungai kita. Mari buat-buat lembaga air Perak pula, air sumber kehidupan manusia. Kita dah baca, sambil baca, ya kan nak budu, air sumber kehidupan kita. Tak ada different. Yang peliknya orang duk kalut untuk beli baju raya. Sebenarnya baju raya ni bukan suruh beli baju baru, pakai baju terbaru je. Kita kalut. Tapi kita tak kalut sebab tagline hashtag kita make something different memang tak wujud dalam hidup orang kita. Ni contoh dia gitu. Kemudian sahabat-sahabat yang excited dengan bulan Ramadan, mereka cari kawan-kawan dia orang. Mereka hubungi dengan cara mereka, zaman mereka, carikan kawan. Pasal apa? Sebab semata-mata nak minta maaf. Sebab dia tak nak mereka tergolong dalam golongan buat salah dengan kawan, dengan saudara mara, duduk dalam bulan Ramadan. Awas sahabat-sahabat sekalian. 15 Sya'ban. Malam tu dipanggil malam nisfu Sya'ban. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis hasan yang mana Muaz bin Jabal radhiyallahu an bagi tahu bagaimana Nabi pernah bersabda pada malam nisfu Sya'ban. Ini salah satu hadis yang hasan. Yang lain banyakkan hadis munkar, hadis dhaif jiddan, dan hadis maudhu' banyak tentang nisfu Sya'ban. Tapi ini satunya hadis yang diterima pakai oleh ulama-ulama hadis, iaitu hadis bertaraf hasan. Yang penting hadis itu daripada Muaz bin Jabal. Tapi jalan cerita sama aja. Kadang-kadang hadis ni memang macam ni saya, orang baca doa Allahumma barik fi Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban tu, itu adalah hadis dhaif jiddan. Ada ulama kata hadis munkar, tetapi para muhaddisin kata mendoakan dengan bahasa tersebut adalah mulia, cantik, sebab kalimahnya cantik. Tapi jangan sandarkan yang ini Nabi ajar. Itu beza, dia kena faham. Jangan kata ustaz ni apa ni semua tak betul. Tak. Jangan sandarkan, walau kau tu baik sekalipun, tapi jangan duk kata itu Nabi cakap. Cuma ulama-ulama yang berdoa macam tu. Dia nak bagi tahu dalam bahasa muda, make something different. Apa yang saya sebut lupa dah. Apa tadi yang saya pergi ke Allah lupa dah. Allah SWT. Hadis dari Muaz bin Jabal. Yes. Hadis Muslim. Masih Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan melihat para hamba-Nya dan Allah akan ampunkan dosa para hamba-Nya, melainkan dua puak jenis buat musyrik ataupun jenis suka bermusuh-musuhan. Nampak? Maksud dia apa dia? 2 week after 15 Sya'ban, bermakna kita masuk Ramadan. Allah bagi peluang kat kita tu supaya kalau boleh dalam 2 minggu tu atau malam Sya'ban tu, malam kita hello-hello minta maaf. Kita pelik. Orang kita pelik sikit. Sekarang ni malam tadi pukul 1.30 saya duk hantar WhatsApp salam Ramadan Karim. Tapi saya tengok satu WhatsApp yang jenis berbentuk gambar yang paling bagus. Dia kata sempena kehadiran bulan yang diberkati ini, saya, contoh saya Muhammad Nur Zahri Arsyad, memohon kemaafan andai saya ada kekhilafan dan kesalahan dengan sahabat-sahabat semua. Maklumlah sejak saya mentadbir sebagai pegawai agama di UiTM Sri Iskandar ni, mungkin saya tersalah cakap. Saya minta maaf banyak sebab saya tak nak saya berdosa dengan sahabat-sahabat ketika saya masih berada di Ramadan. Why? Because of
Ada satu hadis Nabi kata, kita puasa sah tapi pahala haram tak dapat. Ini na'udzubillah min zalik. Antara hadisnya, antaranya lah, iaitu Nabi sebut, raghima anfu rajulin. Malanglah ada bahasa mudahnya, mafhum hadis ni kalau ambil sesuatu tu dia lain bunyi, sebab anfu ni melibatkan hidung. Ya, tapi itu kata-kata yang macam kita macam peribahasa lah, kata-kata kinayah. Bahasa yang boleh mudah faham, malanglah seseorang apabila datang Ramadan. Idza dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lahu. Malang seseorang apabila datang kepadanya bulan Ramadan dan berlalu, tapi sayang tak diampunkan dosanya. Nyanyi sikit saya bagi untuk mengantuk. Maksud malang. Sahabat-sahabat sekalian, kita puasa tapi tak dapat apa-apa bang. Ini kita kena pegang. Puasa bagus, mayang bagus, dai tinta janggut sampai ke lubang pusat. Boleh buang taik pusat dengan janggut di ujung tu. Tapi tuan-tuan buat jahat dengan kawan-kawan tuan-tuan. Dengan Allah no problem. Kita bertaubat malam insya-Allah. Allah tu dia faham, Allah akan ampun. Tapi dengan orang Allah tak ada. Dalam bahasa kasarnya, Allah ni tak kacau masalah dosa kita dengan orang. Hampa pandai-pandailah buat minta maaf mereka. Kan adalah hadis Sahih Bukhari sebut ada muflis. Mayang bagus, puasa bagus, tapi dia pernah tumbuk saya, dia pernah pukul saya. Nak buat apa? Minta claim pahala demai kat dekat akaun saya. Lalah kali masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Nampak tak? So nak beritahu, ini pernah sahabat cari minta maaf, astaghfir minka ya akhi. Astaghfir minka ya akhi. Minta maaf banyak-banyak biar kamu kalau buat salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab tu bulan Ramadan ni dia tak malas nak buat amal ibadat, dia tak segan, dia terlalu gairah nak buat itu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan dia panggil bulan Syahrus Siyam. Bulan yang berikan kebaikan kepada umat untuk mengampunkan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menggarap sebaik mungkin ganjaran-ganjaran lain. Itu dipanggil Syahrus Siyam. Kenapa kita welcoming Ramadan? Sebab spirit Ramadan itu, roh Ramadan itu didatangi dengan amalan puasa siang hari. Hatta sampai peringkat, sampai peringkat anak-anak yang kecil, darjah 1 pun, ya Ustaz ya, berpuasa juga. Sampai peringkatnya terjelir lidah kawan tu. Mak kita buka lah sayang, nanti apa-apa tak apa, sayang mama lagi 2 jam. Dia punya konsisten pertahankan. So, saya kata roh Ramadan tu dengan puasa tu memang hebat. Walau kita kata kakak, dia kecil kakak, kita panggil kakak lah anak kita yang kecil baru 7 tahun. Kakak puasa mama bagi sehari RM10. Memang dia semangat puasa kerana RM10 tu. Tapi dia boleh pertahan kerana benda ni kalau lapar dia akan makannya. Pi dekat dia kenapa? Sebab Ramadan ni bulan kalau orang tu dia berpuasa, selalu orang-orang beriman kanak-kanak dia tak tipu punya. Kakak puasa tak? Puasa nampak macam mulut berminyak macam tak puasa. Mama ni wallahi kita puasa. Macam tu anak boleh sumpah dengan mak Allah nak bagi kita jaminan, mama you don't worry about me because today I am fasting mama. Masya-Allah yang kita kesal bapak dia tu. Kan. Mulut berminyak rupanya makan nasi minyak tadi. Dekat mana plastik hitam. Kan. Ini contoh dia. Zaman sekarang ni plastik hitam dah habis dijual dekat Tesco, semua dah tak jual dah. Kawan laku keras, tak tahu pasal apa. Wallahu a'lam. Jadi yang keduanya pasal apa? Siang puasa seronok kat mana ni Ustaz? Sahabat sekalian, ahli wasai Ramadan ni malam hari. Dia panggil bulan Ramadan adalah Syahrul Qiyam, iaitu bulan untuk orang berqiyamul lail. So ulama-ulama duk bincang sini pula. Ya, antaranya ulama-ulama duk bincang bulan Ramadan ni dia panggil bulan Al-Qiyam. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Adanya sama aja dengan man shoma Ramadan, cuma dia ubah shoma jadi qama. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan kerana iman dan mencari pahala, mengharapkan ganjaran, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah bagi dosa yang telah lalu. Sama aja. Rentetan hadis itu sama. Satunya man shoma Ramadanan, kemudian bawah tu pula barang yang kedua man qama Ramadanan. Namun begitu, adakah qiyamul lail, bangun pagi-pagi pukul 3-4 pagi? Tidak. Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dalam syarah Sahih Muslim dia kata, wal muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Maksud qama tu mendirikan solat di malam hari itu, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ialah solat tarawih, bukan solat tahajud. Sebab solat tahajud malam-malam bila pun boleh buat. Cuma bila sampai Ramadan, the spiritual of Ramadan, kita mangkitlah sebab kita akan bangun sahur. Ini memang confirm lah. Bak makan insya-Allah kita pun excited juga sebab kita nak puasa 8-9 jam besok pagi, siang hari. So kita mangkit tidak pukul 5.30, bangun-bangun tu subuh pukul katalah pukul 5.30 pula, pukul 4.30, kemudian subuh katalah pukul 5.45. Kita sebelum tu kita ambil sembahyang paling-paling lah kata orang ringan ialah 2 rakaat solat tahajud. Tapi bukan itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata sebenarnya al-muradu bil qiyami Ramadan salatut tarawih. Apa maksud Ustaz? Ustaz tengok Ustaz. Malam besok ni Ustaz, memang penuh Ustaz. Walaupun Aisyah tak ramai. Kan? Bulan Ramadan ni penuh Ustaz. Ada orang pasang kemah dah. Ramai. Tu malam pertama, kedua, ketiga, malam keempat tu dia surut balik. Tapi memang setiap malam mesti berbeza. Kalau sembahyang Aisyah, orang selalu nak buat tu, ada 2 baris. Tapi sekurang-kurang sampai setiap malam tu mesti ada 5-6 baris. Ustaz. Memang different. Something different. Walau kita ustaz-ustaz duk ceramah, duk komen, malam pertama penuh masjid, malam kedua tinggal 3 suku, malam ni tinggal setengah. Tak apa, tapi tak tengok sampai malam terakhir, memang something different. Ramadan dia punya roh dia ialah orang pakat seronok nak solat tarawih. Sebab itu dalam bahasa mudahnya, ya ada poin-poin yang lain ataupun maksud yang lain. Barang sesiapa yang solat maghrib, yang solat Isya, yang solat tarawih bil jamaah, maka dia sudah mendapat pahala qiyamul lail. Nak beritahu, malanglah sahabat-sahabat sekalian. You all kata, I sibuk dengan tesis I sibuk dengan viva I sibuk dengan syarahan I sibuk dengan projek I. Yang I dah dapat geran-gerannya bagi 1-2 juta baru ni. Lalu I tak sempat nak salat tarawih. You memang very, very malang. Memang malang. Sebab tarawih tak akan wujud dalam bulan-bulan yang lain. Melainkan bulan Ramadan saja. Saya rasa malang. Sebab tu saya kata, walaupun dalam segi hukum, solat tarawih sunat saja, atau kata orang tak buat tak berdosa, buat dapat pahala. Memang Melayu tak akan bangun, tak akan jadi berjaya kalau duk tanam prinsip inilah hidup dia orang. Fardu kifayah buat seorang lain tak payah. Sebab itu banyak puak-puak kafe kuasai bandar-bandar besar dengan bisnes, orang Melayu hanya ada 1-2 kedai aja. Sebab apa? Sebab fardu kifayah berniaga. Yang inilah merencatkan kekayaan umat Islam. Anda nak kena faham. Buka aja bandar baru, semua ada berkontrol. Sebab apa? Bila kata Allah fardu kifayah berniaga ni Ustaz, kena tuama fardu ain. Fardu ain pun masjid pun tak pergi, haram. Kan? Nampak duk seorang-seorang letak pekong kat rumah. Ini masalah kita. Tapi nak bagi tahu Ramadan ialah, kita kena pastikan kita sibuk macam mana, musafir mungkin rentah negeri kemungkinan ataupun rentah negeri dibenarkan atau rentah daerah bila dibenarkan, dia nak balik kampung. Katalah dia orang Perak, orang Balah, paling dekat dengan Pulau Pinang tu, kita Berasarai, Parit Buntak. Dia nak balik ke Tanjung Malim, kan? Tanjung Malim kira penghujung dah tu. Ataupun Behrang, Perak, Behrang tu hujung dah lepas Politeknik.
Ustaz Idris tu hujung dah. Dia dah ada hak untuk mungkin masa tu mungkin dia nak balik lepas maghrib ke petang, lalu dia jam, maka dia singgah mana-mana, dia tak sepatutnya bagi alasan saya balik kampung tarawih tak ada nak buat. Sebab tarawih itu memang berjemaah, tapi kalau tak sempat kerana sibuk kerana satu benda menjadi orang kata reason untuk tak boleh berjemaah, balik rumah sebelum subuh, sebelum sahur, semayanglah 8 rakaat. Yang penting you don't miss tarawih dalam Ramadan punya life. Ini kena faham. Sebab inilah ulama kata syahrul Ramadan, syahrul siyam wal qiyam. Ulang balik. Tahajud itu value added. Sebab tahajud, semayang malam-malam pagi sebelum subuh dia bangun malam tu, bulan lain boleh buat. Tapi bulan ini kata para ulama, dan Imam Nawawi ni bukan sebarang. Jangan duk lawan Imam Nawawi ni. Dan dia pula memang orang yang hebat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia kata qiyam maksudnya adalah salatul tarawih. Yang kedua, kenapa kita kena welcoming, kena ahlan wa sahlan Ramadan? Sebab bulan Ramadan dia panggil, iaitu antaranya dia panggil bulan bulan Allah musta'an, syahru tilawatil Quran. Tuan-tuan cuba tengok kan, rehat-rehat kat masjid dah penuh balik dah. Siap-siap AJK sedang mengelap Quran-Quran yang berabuk dekat rak-rak masjid. Kita pun kadang cari Quran dah. Sedia Quran sebab memang rumah kita orang pun insya-Allah dalam masa mudahnya pakat-pakat dah sedia nak baca Quran. Nampak tak? Dengar sendirinya Ustaz. Ramadan apa tak seronoknya? Yang tak seronok ni puak-puak je ni, mangkuk-mangkuk ayun je Ustaz, yang tak suka Ramadan ni. Dia rimas, dia boleh makan geng-geng plastik hitam ni. Ni dia risau. Kan? Geng-geng hak kedai kata, aduh ruginya tak berniaga siang ni. Siang aku banyak pelanggan, petang jarang orang beli barang. Dia ni puak-puak je ni marah Ramadan kalau boleh. Kalau Ramadan ni kira tak marilah. Biar rugi dia. Sebab tu dia orang sanggup. Dia berdajal hidup dia orang ni. Tutup pintu depan, buka pintu belakang. Ini puak-puak ni. Ya, insya-Allah kalau saya jadi pihak berkuasa, saya akan tarik lesen kedai-kedai ni. Tapi sayang pihak berkuasa tak buat macam tu. Sorry to say. Kalau saya terlibat dengan PBT. Kalau saya jadi pihak berkuasa, saya akan insya-Allah saya akan tarik lesen kedai-kedai ni. Ya, dia buka, kita saman dia. Dia nak kita buat ikrar kat dia. Denda biar setinggi-tinggi denda bagi orang yang buka kedai makan. Kena. Sebab jenis puak-puak ni, kalaulah dalam hadis sebut, syaitan yang jenis jin diikat, mereka jenis syaitan manusia. Yang bahasa Arab kata syaitanul ins, syaitan manusia yang nafsu mereka jahat. Kerana apa? Mereka duduk nampak untung saja semata-mata, tapi mereka tak nampak tentang kebaikan ruh spiritual of Ramadan itu sendiri. Sorry, saya agak keras lah bab ni. Ini contoh dia. Ya, memang tak boleh bagi can langsung. Mana-mana kedai, tengok kita kat Malaysia. Tangkap JRO dalam kedai kelab malam. Buka balik, tangkap, buka, tangkap, buka. Tangkap, buka. Lah, kena bunuh, kena ugut pula orang yang tangkap tadi ni. Ni contoh hari ni kat Malaysia kita. Minta maaf, sorry to say. Saya cakap umum ni Ustaz, bukan kata mana-mana pihak. Pasal apa? Cuba tengok hari ni Ketua Polis Negara. Bagi tahu ada berpuluh pegawai pangkat tinggi yang bersekongkol dengan puak-puak jahat ni. Takkan Ketua Polis Negara nak memburukkan jabatan dia sendiri? Ketua Polis tak kerti bahasa je buat macam ni. Tapi mesti ada sebab Ketua Polis cakap macam tu. Rasuahnya. Tengok baru ni. Pegawai kerajaan buat syarikat 150 syarikat kerana nak ambil tender kerajaan. Bayangkan nilai 2.8 bilion. Nak cerita, nak pergi. Pasal apa? Ini puak-puak syaitanul ins. Bukan mereka tak tahu rasuah adalah haram. Bukan mereka tak tahu pecah amanah itu haram. Dia jaga tender, dia buka tender, dia pula masuk tender. Dia lantik ustaz sebagai ahli ni, Ustaz Asri sebagai board of director, lantik Cik Sifendin sebagai sekian. Kita seronok dapat sebulan 5,000 Ustaz. Tenggelam je mata Ustaz sebulan 5,000. Rupa-rupanya dia jadi pengkhianat. Menyebabkan apa? Orang-orang lain tak boleh cari makan. Kerana 150 tu memang tak ada projek tender yang tak dapat. Mesti 5-6 company dia dapat. Ini puan-puan ini. Sebab apa? Sebab nak beritahu jenis ni lah yang memang runsing sangat Ramadan ni mari. Ustaz, kenapa saya cakap macam tu? Dalam sebuah hadis yang kita tadi ni, iaitu yang mana Nabi Muhammad SAW sebut,
iaitu antara dia orang kata apa? Yang apa nama ni, apabila datang bulan Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ya. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Bila datang saja malam pertama dalam bulan Ramadan. Malaikat menyeru kepada seluruh hamba Allah. Dalam hadis At-Tirmizi, hadis Tirmizi yang sebut dan Baihaqi, malaikat pada malam pertama, kalau insya-Allah kalau lusa ni hari lusa apa, kalau besok adalah hari puasa Ramadan, maghrib ni malaikat ditugaskan, satu malaikat dia kata apa? Ya bariyal khair, wahai orang yang buat baik, terimalah, sambutlah, aqbil ahlan wa sahlan ya Ramadan Karim. Wahai orang yang rajin, bari ni maksud dia golongan-golongan yang pencinta kebaikan. Orang yang suka melakukan kebaikan. Sambutlah Ramadan. Ini peluang you all untuk berlipat gandakan lagi amalan you all. Siapa bercakap? Malaikat menyeru dan merayu. Kepada siapa? Kepada hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang buat baik, wahai para peminat kebaikan. Quran. Dulu hangpa baca sehari semuka, hari ini baca sehari slide. Dulu hangpa baca sehari slide. Ani Ramadan ni terima baca sehari 2 slide. Wahai yang rajin berderma, bersedekah, besok sebulan bersedekah 200-300. Bulan ni hangpa campak 1000. Make something different. Jangan risau. The more you give, the more you get back. Banyak hangpa bagi, banyak hangpa dapat balik. Jangan risau. Hangpa kutah, hangpa tu berpenyakit. Hangpa tu ada penyakit darah tinggi, penyakit uji manis, jantung berlubang, mak pak hangpa sakit. Kalau hangpa derma ikhlas, insya-Allah mudah-mudahan mak pak hangpa tak sakit. Tadawu mardakum bisadaqat, ubati penyakit kamu, pesakit kamu dengan sedekah. Apa pasal masalah dalam jiwa kita ni uskadil kadir bor kharab ho gaya. Aap kya karte ho? Ani masalah kita ni del to pagal hai. Bila hati masalah, ya ke. Apa memang buatlah tengok. Buat tengok. Ini ada berpenyakit, kecil manis, kecil masih, kecil tawa, jatuh berlubang, jatuh berlopok. Ada belaka. Kupi. Kata kupi. Kedekut. Nampak tak? Ini kita nak kena ingat. Sebab tu, wahai orang, para pencinta kebaikan, barang siapa yang pergi masjid mungkin sekali-sekala, kali ni kena pergi setiap waktu. Kalau kat pejabat Zuhur tu tak makan dah. Cafeteria pun tak buka setiap hari bulan. Pelajar-pelajar bukan Muslim je yang pergi makan. Jadi hampa buat apa? Pi lah masjid. Pi mayan kat surau. Berjemaah. Sebelum ni hampa main ikut-ikutlah kadang pi. Tapi hampa pi juga. Tapi kali ni hampa pi banyak kali. Itu waya bariyal khair. Satu lagi Ustaz. Sahabat sekalian. Tuan-tuan sekalian. Malaikat kata apa? Waya bariyal syar. Wahai para pencinta kejahatan. Wahai para pecinta, wahai para peminat tentang dosa dan apa nama ni, kemungkaran. Malaikat seru tu. Malaikat rayu. Ya baghiyasyar. Para pecinta, para peminat kejahatan. Para pencinta kemaksiatan. Dulu korang tak semayang. Ramadan sampai dah malam ni, sembahyanglah. Dulu kamu pakaian tak berapa berjenis, maka berjenis-jenislah pakailah pakaian yang baik-baik. Dulu hampa masjid haram, tak pernah pijak tu imam pun tak kenal. Berkenal-kenalan, pergilah ke masjid. Wahai yang si-kedekut ni Ramadan mari ni, cari duit petang ni, pilah buka hantar kat mak orang kampung nak buka puasa. Ni orang jenis kedekut ni orang jahat. Orang jenis apa nama ni, hayang tak baca Quran, bacalah. Ni yang kita tengok Ustaz. Ada orang hampa ni Ramadan kami Quran jelas-jelas, lepas Ramadan hampa tak buat. No, jangan komen Ustaz. Ini dia panggil spiritual of Ramadan. Ni kelebihan Ramadan. Dengan dirinya dia baca. Walaupun dia tak habis, tapi dia baca kerana dia meraihkan Ramadan. Bagus dah Ustaz ada orang macam ni. Ini kira-kira paling bagus juga lah ni.
daripada langsung tak buat. Nampak dah. So ini gambaran yang malaikat seru manusia supaya yang rajin, yang malas baca Quran tu bacalah. Yang jarang balik-balik ziarah mak bapak kat kampung tu, yang duduklah satu negeri yang mentah daerah boleh tu baliklah. Orang kita ni pelik Zat, raya kalau nak balik, puasa haram tak balik. Sama cakap Zat. Kan, orang kita seronok nak raya tak tahu dia nak haru biru, tu dia seronok balik. Main mercun bulan puasa ada main mercun, jarang mercun bulan puasa ni. Malam ni ada mercun malam tengok, tak ada pelik. Jadi benda yang malam raya memang pelik, kan benda pelik-pelik dia buat. Gembira ikut tengkorak dia orang. Gembira ikut kepala otak dia orang. Ini masalah. Kan, patut bulan puasa ni baliklah buka puasa dengan mak. Meriah Ustaz, mungkin Ustaz Nur Zari pun pernah buat kan. Saya mak mentua saya di Sabak Bernam, mak saya di Teping, Perak, di Kemunting. Saya set 23, 24 lah saya akan balik. Sebab kadang-kadang memang sejak Ustaz dibenarkan berceramah di Selangor ni semua, fizikal pun dah sama banyak dengan online. Baru ni saya ada 4, mana ada 2 program. Hari ni patut 2. Tapi petang ni digantikan oleh Datuk Kazim. Program wajib saya dalam online. Saya jadi host, Datuk Kazim dan juga Ustaz Syed Nur Hisham. Pastikan jam 5.30 setiap hari. Kuliah iftar bermula besok. Hari ni dah mula dah. So ada seorang Puan Sri ni, dia yang telah membiayai, yang telah menanggung sponsor daripada bulan 4 tahun lepas sampailah sekarang ni. Dah setahun dah, Masya Allah. Memoga Puan Sri itu rezeki dia murah. Dia kata saya nak ceramah tak reti. Tapi doalah kat Allah Yarham Tan Sri tu, doalah bagi. Yes, memang duit dia pun niat menyebar. Laki dia dapat punya lah. Ni sebuah tengok. Bulan Ramadan ni, banyak lagi dia buat program. Petang, tapi kami bagi petang. Dulu kami tahun lepas, tiap malam Zat, lepas tarawih. Kita mongok juga, tak larak lah kata. Tiap malam tarawih ni, lepas tarawih. Dia berapa? Pukul 12 lebih Zat, tidak? Duduk sembang lebih kurang ni. Jadi dengan dia. Jadi kita jenuh. Jadi kalau iftar ni, tak boleh lama. 5.30 berhenti, 6.30. Lepas tu orang nak masak ke apa benda kan. So makcik-makcik bawang, makcik-makcik halia, boleh dengar dulu sebelum masak. Kan? Jadi itu antara dia. So nak beritahu bahawasanya, tadi ni, masuk bulan Ramadan ni, yang ni kita tak nak, kita lihat, orang tak baca Quran pun dia baca Quran. Ini antara dia. Orang yang tak semayang pun dia dah mula start semayang Ustaz. Tapi kalau dia bulan Ramadan pun tak semayang, tapi dia puasa, yang ni memang dipanggil syaitanul ins. Sebab apa? Syaitanul jin sufidah, masfudah. Dia diikat, dia rantai. So watak penggoda tu dah tak ada Ustaz. Tapi syaitanul ins duduk dalam kita ni. Tak patutlah kalau dia puasa, dia tak solat. Tak patutlah kalau dia puasa, dia tak menjaga syariat. Tak patutlah kalau dia puasa, dia buat benda jahat. Memang tak patut. Ada orang kata apa? Alah Ramadan je nampak okey. Kau tengok lepas Ramadan. Okey tu. Dah bagus dah tu. Tepuk tangan. Alhamdulillah Ramadan mari. Sebab apa kau kerja dia baik? Tu doa lah. Doa ya Allah. Kekalkanlah momentum baik kawan aku ni. I love my friends. Because my friend, dia pernah support I dalam sekian-sekian. Ya Allah, I love my friend. Saya sayang kawan saya. Biarlah momentum Ramadan, Ya Allah. Biarlah kau bagi dia ni kekal. Beri petunjuk hidayah pada dia, Ya Allah. Nak bagi tahu je ni. Ada orang yang semayang jemaah ni, Ustaz. Memang semayang jemaah jadi pelik. Dia macam janggal tu. Tapi bulan Ramadan, dia seronok, Ustaz. Dia sanggup habis duit dia pergi ke Mekah umrah. Ada orang macam ni, Ustaz. Lepas tu ada, dan akhirnya dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Dan dia kata, kejutawan saya itu adalah antara kerana saya tidak pernah miss berdoa ketika berbuka puasa. Tengok spiritual Ramadan. Bila lain, ada buat? Ada. Sebab tu bila kita ahlan wa sahlan Ramadan, pasal ni kan? Ahlan wa sahlan Ramadan, pasal apa? Sebab dia punya contents of Ramadan, or ingredient of Ramadan, cukup banyak sangat Allah bagi. Dia kata rahsia saya ialah, inilah ni. 10 minit berbuka puasa, sebelum buka puasa saya berdoa. Ini kita kena ingat. Sebab tu, waktu bulan lain, ya, perempuan, ya, tuan-tuan sekalian, maghrib tunggu kita. Ramadan sahaja kita tunggu maghrib. Percayalah. Try lah tengok besok. Orang kan hafal. Cuba tanya, hari ni maghrib berapa? Semalam berapa? Okay, berapa? Tak tahu, tak ingat dah. 7.27 kot.
Dia mengkut, takut. Try tengok besok ni, dia patah dah Maghrib 7.25. Oh, tepat 5 markah. Kalau bulan lain, dia ikut Maghrib ke kepala otak dia. Kadang-kadang duduk layan TV pukul 7 sampai pukul 8. Maghrib dia pukul 8. Maghrib kata, bila lah mangkuk ayu ni nak sembahyang. Kan? Tapi bila bulan Ramadan, semua kat meja. Semua depan makanan. Waktu itu, kata ulama, malanglah orang yang berbuka ketika menghadapi juadah makanan untuk berbuka puasa. Tapi malang mereka tak berdoa untuk diri mereka. Ini sepatut ini runcitan daripada yang asah tadi ni. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak lihat bagaimana kedudukan puasa kita, Ramadan kita, bagaimana kita nak jadikan Ramadan adalah yang terbaik, maka tak lain tak bukan kita kena pastikan sekurang-kurangnya kita adakan sebarang persediaan untuk kita bertemu Ramadan pada besok hari. Ini kita kena pegang dan kita kena ingat. Dan insya-Allah apa persediaannya tadilah cerita hari ini. Tentang maklumat. Kita kena tahu informasi. Kita nak pergi negara orang, Ustaz, kita kena cari information about negara tersebut. Kita nak pergi Europe. Sekarang ni musim salji ke, musim sejuk ke, musim bunga ke, nak pergi Korea, nak pergi Jepun. Kita akan kerja tentang informasi. Yang ni hari terima kasih banyaklah. UiTM, cawangan Perak kampus Seri Iskandar ni buat perkara ni supaya pakat dengarlah informasi. Apa yang kita apa sebab kita terlalu excited nak katakan ahlan wa sahlan Ramadan. Pasal sebut tadilah. Itu antara dia. Kemudian pula disebut juga antaranya ialah tilawatul Quran, baca Quran. Yang seterusnya adalah syahrul itqi wal ghufran. Bulan dibebaskan manusia daripada api neraka dan bulan pengampunan. Memang betul dalam hadis sebut. Macam mana bebas neraka ni maksud dia? Siksaan. Termasuk orang-orang yang berduduk dalam alam barzakh, sahabat-sahabat sesara, seperti kita tadi. Orang yang duduk dalam kubur lah paling seronok kalau mereka ini masuk bulan Ramadan. Pertama bagi mereka yang terseksa. Bagi mereka yang mendapat siksaan, malaikat hari-hari duk pukul dia orang. Allah seksa dia orang. Bulan Ramadan ni whole. Dan bulan Ramadan ni kalau ada di kalangan mereka yang berpuasa, pahala tu akan berlega ke dia orang. Sebab ada orang puasa masuk kena seksa, ada sebab amalan dia tak betul. Budaya hidup sosial yang tak kena. Ya, macam mana kalau lihat dalam sebuah hadis, seorang sahabat mengadu dekat Nabi SAW tentang jiran dia perempuan. Jiran dia perempuan, puasa bagus, solat bagus malam, tapi mulutnya jahat kepada jiran. Salitatul lisan alal jiran. Mulut dia jahat dengan jiran. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh komen tak sikit? Nabi kata apa? La khaira fiha. Perempuan ni jenis memang tak baik. Mayang okey, puasa okey, tapi mulut tak jaga, duk maki hamun jiran. Jenis perempuan yang tak baik. Dan Nabi sebut berhujung tu, na'udzubillah min zalik, innaha finnar, sesungguhnya dia berada dalam api neraka Allah. Siksaan Allah. Bila bulan Ramadan, dia berpuasa, maka Allah akan bentangkan orang yang kena siksa ni dengan keindahan bila dia berpuasa kerana Allah. InsyaAllah lah, Ustaz, orang puasa ni kebanyakan kerana Allah, Ustaz. Kerana Allah. Saya yakin. Sebab apa? Sebab walaupun dia tak jaga tentang puasa al-khusus, mungkin kebanyakan kita puasa umum, puasa awam, yang hanya menahan lapar dan dahaga, cuma yang tapi dia buat kerana Allah. Cuma dia tak jaga pertalangan-pertalangan yang lain, ataupun value added, ataupun tak jaga mata, tak jaga telinga dan sebagainya. Tapi dia orang ni tambah-tambah pula, Ustaz, kata Ustaz Nur Zaril, katalah nenek ataupun keluarga dia meninggal dunia, waktu ni lepas harap bilalah Ustaz Muhammad Nur Zaril nak, bilalah cucu aku ni Nur Zaril nak doa kat aku. Ramadan selalu Ustaz, sebab Allah sebut dalam Quran, wa qul i'malu fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Buatlah amalan yang baik. Allah tengok. Nabi tengok. Orang tengok, orang beriman. Jadi tafsir Ibn Katsir kata, orang tanya, Syekh apa maksud orang beriman tengok? Kalau Allah Nabi tak apalah. Orang ni. Maka dalam tafsir sebut, bila seseorang tu
yang duduk dalam kubur, mak dia, ayah dia, atau atuk nenek keturunan dia, anak dia, cucu dia, buat amal kebaikan. Maka, walau tak angkat tangan Ustaz, tak angkat tangan berdoa, kan? Jadi, insya-Allah macam saya, duduk ceramah. Ayah saya, Baharin bin Hashim, meninggal pada 20 Julai tahun lepas. 20 Julai 2020. Bulan kelahiran saya. Dan juga hari ulang tahun mak mentua saya. Hari yang sama. Jadi, saya duduk kuliah ni Ustaz. Malam tadi saya dekat Masjid Segambut. Malam tu dekat Masjid Putrajaya. Malam Jumaat malam Sabtu Masjid Kampung Baru di Kuala Lumpur. Setiap malam saya cakap. Itu fizikal. Kemudian, hari Jumaat Borneo ada 4 program. 3 online, 1 fizikal. Jadi dalam masa mudah, saya tak doa Ustaz. Amalan-amalan kalau kuliah insya-Allah keikhlasan saya, Allah tahu tentang saya ikhlas tak ikhlas, Allah tahu. Jadi, cara tak langsung, ayah saya, abah saya dalam kubur, dia akan dapat kebaikan. Itu belum Ramadan. Bila masuk Ramadan, kalaulah baca Quran, 1 huruf dapat 30, bayangkan tengok dalam keadaan kita solat macam mana. Tambah pula, malam-malam terakhir pula kita dapat qiyam, tarawih tak buang, tak tinggal. 1 ke atas, tak tinggal solat tarawih. Dan dapat malam Al-Qadar pula. Allahu Akbar. Banyak macam mana kalau anak dapat pahala 1000 bulan, bapa dalam kubur pun dapat kebaikan daripada amalan anak. Yang ni Ibnu Katsir sebut, amalan soleh ni anak dia berbuat, tak angkat tangan. Ya, tapi buat baik, tolong orang, bantu orang. Malaikat kata, tengok anak hang. Kalau malaikat cakap belah-belah tapping ke, ini anak hang rajin duduk rumah dalam puasa. Ya ke, ni berita gembira kat hang ni, hang dapat bonus. Kalau belah-belah batu kura tu, tu anakmu tu bagus sungguh lah. Dia kata duduk rumah habis ke orang. Tu bunyi selang baling, selang batu kura kan. Betul lah mu dapat anakmu dah lah duit banyak, tapi jenis pemurah tak kedekut. Mak ada dalam kubur lah, ya terima kasih lah. Ni dapat bonus ni. Ni nak beritahu. Sebab itu dalam bab-bab ini, ya dalam bahasa mudahnya, bulan ini bulan pengampunan, bulan bebas daripada neraka atau siksaan. Dan seterusnya kata Syekh Ibn Baz, dia kata Ramadan syahrus sadaqati wal hasanat. Ramadan ialah bulan bersedekah dan bulan untuk orang buat kebajikan. Allahu Akbar. Cuba tengok sekarang ni. Kan, baru ni kita bincang, saya alumni Sekolah Menengah Pokok Sunnah Kedah. Saya sekolah di sana dulu, walaupun saya lahir di Taiping, tapi saya duduk dengan tok saya di Kedah, di kampung Bukit Larit, dekat dengan Muassasah Darul Ulum PAS di Kedah tu, di Bukit Larit tu. Kampung saya lah tu. Jadi, kawan-kawan bincang, ada berapa ribu dapat money collection. Dia kata, apa Ustaz, nak bagi beras, saya tengok bantuan kerajaan pun beras dah banyak dah. Zakat Kedah pun bagi dah beras. Saya nak macam mana Ustaz? Kita kata juga takkan beras. Saya silap bulan, bila mati boleh kambuh dengan beras. Tak pakai pasir. Punyalah banyak beras tu. Lepas tu bila berniaga beras pula, tak ke depan rumah macam kat Thailand, orang Vietnam berniaga beras depan rumah. Beras murah sana kan. Orang pelancong mari jual beras depan rumah. Jadi kita kata ginilah. Apa kata kita bincang balik, kata kau beras saya bagi pandai, saya penasihat je. Jadi saya tengok apa dia bincang dalam grup. Apa kata kita gini, kita bagi duit cash. Masa nak raya nanti dia beli ketupat, dia beli lemang, dia beli ayam, daging. Saya kata, I agree lah, saya setuju. Logik juga. So, duit ni jarang bagi sangat cash. Kita bagi RM70 ke, ataupun kita beli ayam 2 ekor, daging 1 kilo, bagi duit RM30. Contohlah. Kan kawan kami yang susah, yang ada kecil manis, ada kaki potong, yang mati tu, ghafrallahu lahum lah, dan meninggal dah. Walaupun sebaya dengan kami. Ya. Umur kami sekarang ni 52 tahun. Jadi, moga-moga dalam bulan Ramadan ni, semua pakai nak derma Ustaz Zaril. Semua pakai nak buat baik. Tu saya kata roh tu Ramadan, ya Allah Akbar. Bulan lain rasa tak terfikir macam tu kadang-kadang. Ada, tapi semangat tu tak macam Ramadan. Ini contoh dia. Sebab tu saya ada company kedai runcit, rangkaian kedai runcit seluruh Semenanjung, ada lebih kurang dekat 90 kedai. Yang saya terlibat dengan BOD, Board of Director. Bulan Ramadan dia berkata apa? Kebanyakan masjid suruh buat hamper. Satu hamper RM50. Beras 10 kilo. Gula 4 kilo. 4 bungkus, 4 kampet, 4 paket. Minyak 5 paket. Minyak je dah, minyak sendiri je lah. Kemudian kopi. Kemudian susu. Kemudian serbuk teh. Baru dah ada RM50 lebih. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz.
Ramadan tak pernah tengok orang tak mari beli pun kat kedai kami pun kami beli relax lah sebab nak bungkus nak buat handphone orang nak 500, yang ni nak 200. Wakil rakyat pula rajin pula. Dia dekat nak bubar parlimen ni. Mula nak tunjuk tarikh ni kan. Minta maaf cakap lah kan. Geram ke apa geram kan. Jadi mai bagi peruntuk daripada kau nak perhabis je apa yang duit ada kan. Daripada masa depan dia kata daripada aku akan datang menentu je kuih rakyat biar aku perhabis duit peruntukan. Tapi tak apalah dia buat benda baik bukan dia perhabis untuk diri dia. Sebenarnya ni Masya Allah. Sebab inilah seronok sangat bulan Ramadan. Saya Ustaz duduk di kampung masa ngantuk dulu. Kami susah Ustaz. Orang lain ada elektrik, ada pipe air. Saya tak ada pipe air, saya tak ada elektrik. Saya mandi kat telaga Ustaz. Lebih kurang jaraknya 100 meter telaga saya ke rumah saya. Sejuk Ustaz kadang-kadang angkat baldi tu tengok ulat ayak. Ulat hak nakal air tu masuk dalam baldi. Kan? Menggelari, menggelupok dia lari. Tiba-tiba Ustaz, ada golongan kaum wanita lah. Mungkin orang parti kot wanita. Nah, kadang-kadang NGO mari rumah saya, dia bagi hamper Ustaz. Hamper panjang tu, dalam tu ada ayak merinda. Tak ada tu ayak merinda pasal nak pacak biar jadi tiang. Itu terpaksa saya merindakan. Kira yang menerima dia kecil manis dah potong kaki, potong tangan, potong mulut, potong kepala dah. Tapi ayak merinda sampai sebab nak jadi tongkat. Lah ni kita buat hamper, bagikan tu potato chip. Apa yang jenis panjang ni kan. Nak tongkat, lepas tu nak ikat, nak buat jambui di atas tu. Mungkin apa nama ni, Puan Fatimah ke, Suzana Supian ke, Maiza, dia tahu lah benda ni kan, gambar ni lah, orisinal ke apa ke. So celah-celah boleh rengken-rengken ni, ada biskut Mary, biskut 4 segi, ni susu, keliling-keliling ni. Ustaz, saya jarang makan Melo Ustaz, duk ngentuk. Melo mahal Ustaz. Dan saya pula jarang nak beli susu Ustaz, sebab susu mahal tu. Susah Ustaz. Ayah pun susah. Ayah saya pun susah, macam mana nak hantar duit kat saya. Memang tawakal semualah. Buka puasa tu, orang lain bikin makan tapi rahmat dah. Saya ingat tok saya masak nasi rabu Ustaz. Bukan nasi rabu hak moden ni. Nasi rabu tahan daun kentut-kentut boleh masuk juga. Dia kata daun kentut-kentut ni bulan Ramadan, bulan tak Ramadan jadi racun, bulan Ramadan jadi penawar. Hai kata tok dia buat fatwa ni, mati aku makan daun kentut. Buka kentut dia pucuk dia sedap. Kan, campur daun putat, abuh laksa tu, daun itu ni, campur sikit penemuan bunga kantan semua. Tok buat memang saya rasa tak jumpa lagi setakat ni lah nasi rabu yang tok saya buat, arwah tok saya buat kat saya. Itu makan tiba-tiba Ustaz. Ada orang main hantar satu hamper panjang tinggi Ustaz. Bagi Melo. Susu. Ingat zaman dulu susu Cak Junjung. Hak 3 segi tu. Kalau Ustaz rasa zaman Ustaz lah. Hak je kan. Paket kecil kan. Dia bagi kita 10. Tahu? Malam tu. Balik pada surau. Tok saya tidur dah. Saya koyak sepi sedut. Habis 2-3 ni. Tok pula pandai matematik. Orang panggil dia tak pandai. 10 tolak 3, 37. Siapa makan ni 3 ni? Makan kau. Dia marah saya. Tu saya ingat lagi. Bayangkan seronoknya kita ni sahabat-sahabat nombor sekalian. Ia bulan Ramadan sebab orang miskin duduk menunggu bulan Ramadan. Orang fakir menunggu bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab akan lahir para hartawan yang dermawan. Bila? Ramadan. Itu antaranya sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah dengan masa yang ada ni baru bercakap mukadimah baru Ustaz dah 11 suku dah. Kan. Jadi wallahu alam, kita boleh panjang-panjang kot sentuh ada kerja walaupun work from home, work from pula ya, takkan katak pula ya. Tu katak tu ramai di kalangan mereka yang suka melompat lagi katak kan. Jadi nak beritahu dalam pada kita ni bahawasanya ambillah peluang. Kita ada lebih kurang kalau ni jam 11 suku, 12 suku, 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku, 5 suku, 6 suku, 7 suku. Ada 8 jam lebih sikit lagi malaikat akan panggil kita. Wahai orang rajin buat baik. Terimalah, buat baik terus. Wahai yang rajin buat jahat. Udahlah, bertaubatlah. Kan? So insya-Allah. Jadi itulah sebab welcoming Ramadan. Ya Allah, balighna Ramadan. Doa. Ya Allah, lagi 8 jam ya Allah. Biarlah kami sampai Ramadan. Sebab Ustaz, imam kampung mak saya tahun lepas, namanya Imam Haji Hassan. Hari pertama dia puasa, dia baca Quran petang lepas asar, sampai 6.30 Ustaz, tak ada buka puasa lagi lebih kurang dekat setengah jam, dia kembali ke rahmatullah. Dia ada semput. Dia puasa. Dia mati hari pertama Ustaz, dalam keadaan dia berpuasa. Dan tak menyusahkan keluarga dia. Dia mati lah. Mati. Tu kalau dia itu ni tak payah, dia mati tak mati. Bagus Ustaz. Bila dia jadi imam, saya ada di belakang, dia jadi macam bela dia Ustaz. Dia jadi gabra. Maksud dia jadi macam baca pun jadi telur dah.
Sebab apa dia perasan ustaz ada di belakang. Lepas habis dia sembahyang, dia main, Ustaz, Syekh, Ana baca okey ke Syekh? Dia suruh dia sedap. Suruh dia bagus, dia bekas tentera. Jadi, kata Haji Hassan baca sedap. Dan bila hak doa tu, mungkin dia salah baca, saya tegur dia one by one. Bukan depan orang. Yang ni, Ji, kalau Haji buat macam ni, oh ya, Astagfirullahalazim. Dia keluar yang mata. Kita tegur dia salah baca doa pun, dia keluar mata. Dia tak marah. Dan dia kata bagus, kata Syekh Aslin, dia kata Ustaz Aslin tu, kalau aku buat tak betul, dia mesti panggil aku, tegur aku mana patut. Dia orang muda, tapi dia berani tegur aku tak betul. Yang hampa-hampa ni haram tak tegur, sebab hampa pun bodoh agak macam aku lebih kurang. Jadi nak beritahu pada dia, dia meninggal pada hari pertama 1441 Ramadan last year. InsyaAllah husnul khatimah. Sahabat-sahabat, kita ni jangan cakap banyak lah. Walaupun mungkin Ustaz Nazari ni umur berapa ni? Ustaz dari berapa umur ni? Ada 50 dah? Belum Ustaz. 38. Berapa? 38. Allah. Syabab. Ya, muda terlalu, muda sangat. Handsome orang ada muda. Tapi kita kena ada isti'adat. Iaitu isti'adat liyamir rahil. Persediaan untuk hari kematian kita. Sebab mati ni, sahabat-sahabat sekalian, bukan dia tunggu umur dia 40, 30. Allah boleh ambil masa. Bila-bila masa. Saya pun 52, tak berani cakap umur saya 60 baru mati. So, kita kena buat persediaan. Semoga ada kebaikan bagi kita. Allah, apa persediaan? Bulan Ramadan ini jadi saksi kita nanti bila kita mati dalam barzakh, dia akan jadi saksi kepada kita, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Nazari Arsyad. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustaz. Alhamdulillah. Itulah perkongsian ya, sejam bagi kita ni semua tak cukup. Ya, banyak lagi perlu kita dapatkan. Ya, apa pun tuan-tuan, semua ni yang telah pun diingatkan oleh Ustaz, kita ada masa lagi untuk kita mencari lagi ilmu juga sebagai satu persediaan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Dan kita merasakan kita seronok dan keterujaan tu dapat kita zahirkan ya, dengan ibadah, dengan doa kita insya-Allah. Ya, bila kata sebut ahlan wa sahlan tu maknanya kalau orang Arab disebut pada kita ahlan wa sahlan maknanya memang dia seronok sangat kita datang. Jadi gitu juga kita apabila sebut ahlan wa sahlan Ramadan, maknanya nampak kita ni betul-betul orang yang sangat-sangat seronok ya untuk kita ini menyambut Ramadan, dan juga bukan sambut awal sahaja, tapi mana kita dah sebulan tu kita penuhkan dengan amal ibadah yang mana yang Ustaz sebut make something atau make different kan. Maknanya dia luar biasa ya, bukan bulan-bulan yang biasa kita lalui ya, jadi Ramadan itu adalah lebih lagi. Jika tuan-tuan bersedekah maka gandakanlah, dan kita tidak lupa bahawa dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar yang mana nak dapat Lailatul Qadar itu sudah pun kita mulakan sebenarnya ya, daripada awal lagi ya. Kita doakan semoga Ustaz dan juga keluarga Ustaz dalam keadaan sihat ya, insya-Allah. Semoga teruskan dengan perjuangan Ustaz dan juga sahabat pendakwah yang lain ya, kita doa sebegitu. Semoga kita ni orang yang betapa yang dahagakan ilmu ini terus ya diberikan ilmu oleh Ustaz dan juga sahabat pendakwah yang lain. Terima kasih sekali Ustaz. Ustaz, kalau boleh mungkin boleh follow saya, support page saya Ustaz Aslin Baharim, juga follow ataupun ke akaun YouTube saya ya, Ustaz Aslin Baharim, insya-Allah ada program sana. Mungkin untuk sahabat-sahabat ketangan yang sedang menyaksikan ni, berapa orang kat satu orang ni, insya-Allah support apa ni bagi orang apa ni, like ke apa whatever lah, insya-Allah untuk program yang baik, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita pun siarkan sesi ceramah ini di Facebook kita, ya, Facebook Pusat Islam Intan Perak. Jadi sesahabat yang kata yang mendengar di Facebook pun bolehlah alang-alang dah hadir di Facebook tu terus like ya kepada Facebook Ustaz dan juga YouTube ya Ustaz, insya-Allah. Ya. Jadi itu sahaja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah saya sebutkan tadi sesamalah ya, kita menzahirkan kegembiraan kita untuk menyambut Ramadan ini. Ya, kalau kata esok 1 Ramadan, maka pada waktu ini dah sudah pun kita ini melakukan beberapa persiapan, ambil buku, baca buku, dengar ceramah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita akan lebih bermakna lagi Ramadan kali ini. Ya, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja.
Terima kasih. Mari kita sama-sama tangguhkan majlis ceramah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah juga surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.